Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Kini, Malaysia mencatat markah 52%. Makin tinggi, makin kurang rasuah. Ini menjadikan Malaysia negara kedua paling bersih di Asia Tenggara. Yang ke-9 daripada 28 negara APAC. Yang ke-50 daripada kesemua 175 negara yang dikaji. Oleh hal yang demikian, pihak yang bertanggungjawab perlulah menangani masalah tersebut. Penyataan masalah mempunyai 3. Yang pertama ialah persepsi mahasiswa itu sendiri terhadap gejala rasuah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi wujudnya masalah rasuah iaitu gaji, peluang kerjaya dan dasar yang dijalankan. Manakala yang terakhir ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah dalam sistem perundangan negara kita. Terdapat 2 objektif. Pertama, mengetahui kefahaman mahasiswa mengenai rasuah. Kedua, mengenal pasti persepsi mahasiswa mengenai rasuah. Komuniti yang dipilih dalam projek ini ialah dalam kalangan pelajar UNISZA daripada diploma dan degree. Kedua, kerelevanan memilih pelajar UNISZA adalah untuk mengetahui sebanyak mana pengetahuan pelajar tentang rasuah di dalam Malaysia dan sekaligus membuka minda pelajar tentang rasuah yang berlaku di Malaysia. Kaedah pengumpulan data yang dipilih dalam kajian ini terdiri daripada kaedah primer dan kaedah sekunder. Kaedah primer ialah edaran borang surat selidik melalui Google Form, manakala kaedah sekunder pula terbahagi kepada 2 iaitu laman sosial dan sumber rujukan. Tema 1. Kefahaman mengenai rasuah. Subtema pertama. Penerimaan hadiah dalam bentuk wang, barangan atau perkhidmatan sebagai balasan atas perkhidmatan yang diberikan. Seramai 21 orang responden menjawab ya sebagai jawapan dan 9 orang responden menjawab tidak sebagai jawapan dan 2 orang lagi menjawab tidak tahu sebagai jawapan. Subtema kedua. Gunakan wang pejabat untuk kepentingan diri sendiri. Sebanyak 17 responden menjawab ya sebagai jawapan dan 13 responden menjawab tidak sebagai jawapan. Subtema 3. Mendapat wang atau habuan secara paksaan daripada pelanggan. Sebanyak 15 orang responden menjawab ya sebagai jawapan dan 14 orang responden menjawab tidak sebagai jawapan dan seorang responden menjawab tidak tahu sebagai jawapan. Subtema 4. Terlibat secara langsung dalam proses pemberian kontrak kepada ahli keluarga. Sebanyak 15 responden menjawab ya sebagai jawapan dan sebanyak 11 orang responden menjawab tidak sebagai jawapan dan 4 orang responden menjawab tidak tahu sebagai jawapan. Subtema kelima. Terlibat secara langsung dalam proses pelantikan ahli keluarga untuk mengisi jawatan kosong di pejabat. Seramai 18 orang responden menjawab ya sebagai jawapan dan 11 responden menjawab tidak sebagai jawapan dan seorang responden menjawab tidak tahu sebagai jawapan. Objektif kedua, persepsi mahasiswa mengenai rasuah. Berdasarkan persepsi ini, jenayah rasuah dalam sektor swasta adalah rendah dan sebanyak 15 responden telah memilih setuju, 8 responden memilih tidak setuju dan 7 responden memilih tidak tahu. Seterusnya, jenayah rasuah dalam kalangan orang awam adalah rendah. Terdapat 19 orang responden memilih setuju, 9 orang responden memilih tidak setuju dan 6 orang responden memilih tidak tahu. Permit atau lesen perniagaan diperolehi tanpa memberi rasuah. Sebanyak 16 responden memilih setuju, 6 responden memilih tidak setuju dan 8 responden memilih tidak tahu. Seterusnya, memudahkan urusan merupakan punca masih terdapat golongan melibatkan diri dalam rasuah. Sebanyak 16 responden memilih setuju, 9 responden memilih tidak setuju dan selebihnya iaitu 5 responden memilih tidak tahu. Akhir sekali, melibatkan diri dalam kes rasuah jika mendatangkan keuntungan kepada diri sendiri. Sebanyak 15 responden telah memilih setuju, 13 responden memilih tidak setuju dan 2 responden memilih tidak tahu. Perbincangan isu dan patriotisme. Tajuk yang pertama, menentukan isu yang dikaji dengan kriteria
patriotisme. Yang pertama, mahasiswa perlulah mempunyai amalan nilai murni dan sikap integriti dalam diri bagi menangani rasuah. Dan kedua, mahasiswa perlulah mempunyai kriteria patriotisme seperti mempunyai rasa cinta akan negara yang berada di dalam diri mereka bagi mengelakkan berlakunya rasuah. Mahasiswa yang mempunyai kriteria patriotisme dalam diri dapat memainkan peranan dalam mencegah berlakunya sebarang bentuk jenayah rasuah dalam kalangan mahasiswa. Tajuk yang kedua, menyokong semua berbijakan dalam rujukan akademik, iaitu berusaha mengukuhkan amalan nilai murni dan integriti dalam jiwa mahasiswa di universiti yang diterbitkan oleh Astro Awadi pada 1 April 2013. Dan rasuah membabitkan soal integriti dan integriti pula melibatkan soal sikap dan tingkah laku seorang individu yang diterbitkan oleh bernama Tinta Bidang pada tahun 2023. Antara langkah yang dapat dilakukan oleh pelajar ialah pelajar dapat menyumbang kepakaran mereka dengan membuat poster dan video-video membantras rasuah. Poster dan video tersebut perlu disebarkan ke merata tempat, termasuklah media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube dan juga aplikasi TikTok bagi pengetahuan umum. Poster dan video tersebut mestilah berkaitan dengan orang awam perlu menolak semua bentuk dan unsur rasuah. Langkah lain termasuklah pelajar dapat membantras rasuah dari segi menganjurkan program anti rasuah bersertakan paparan ataupun slide berkaitan isu rasuah dan cara untuk atasi gejala rasuah di sekolah-sekolah rendah atau menengah. Program ini boleh dilakukan melalui kelab reka bentuk industri dan sebagainya. Pelajar dapat menjemput pegawai-pegawai dari SPRM atau NGO-NGO yang terlibat bagi memberikan penerangan berkaitan bahayanya gejala rasuah kepada para murid. Tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Asalkan peranan yang diberikan tersebut dikaitkan dengan tanggungjawab sosial, telah disimpulkan bahawa kerjaan dalam sesuatu program kemasyarakatan bergantung kepada sikap tanggungjawab semua ahlinya bagi melaksanakannya dengan jaya. Kerjasama ini boleh disumbangkan melalui tenaga dan kepakaran seperti pelajar dapat menyumbang kepakaran mereka dengan membuat poster dan video-video membantras rasuah. Selain itu, berdasarkan peranan tersebut dikaitkan dengan tanggungjawab sosial juga dapat disimpulkan dengan sikap peduli masyarakat sekitar seperti pelajar dapat membantras rasuah dari segi menganjurkan program anti rasuah. Oleh itu, aktiviti tanggungjawab sosial yang dijalankan secara bersama akan mewujudkan rasa persefahaman berkaitan rasuah dalam kalangan pelajar di sekolah-sekolah rendah, menengah dan bertaraf universiti. Peranan pelajar terhadap isu yang dikaji dengan rujukan akademik. Pertama sekali, pelajar IPT merupakan pendekatan yang amat berkesan serta medium yang boleh mewakili SPRM dalam menyampaikan mesej anti rasuah kepada masyarakat di dalam kampus. Di samping itu, pihak IPT wajar melaksanakan pelbagai program kesedaran secara berterusan bagi meningkatkan tahap kefahaman dan kebencian golongan pelajar terhadap rasuah, termasuklah membuat poster dan video. Seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mencadangkan institusi pengajian tinggi IPT menambah subjek anti rasuah kepada pelajar untuk memberi sokongan kepada kempen kerajaan dalam membantras jenayah itu di negara ini. Rujukan yang pertama ialah daripada sumber Astro Awani yang bertajuk Pelajar IPT disuruh bekerjasama dengan SPRM. Nama penulis ialah Hassan Jadi. Tarikh diterbitkan ialah pada 1 April 2013. Rujukan yang kedua pula, nama penulis ialah bernama Tinta Minda yang bertajuk Jangan Putus Asa, Bantras Rasuah 2020. Rujukan ketiga ialah daripada sumber berita harian yang bertajuk Subjek Anti Rasuah di Universiti Bantu Lahir Insan Berintegriti. Tarikh diterbitkan ialah 20 Julai 2021. Rujukan keempat sumber daripada Ipsos UPM yang bertajuk Didik Integriti Mahasiswa Demi Generasi Bebas Rasuah. Tarikh diterbitkan ialah 2 Julai 2021.